الحمد لله القائل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangannya. Semoga kita semua beroleh kejayaan di dunia dan juga akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jangan Berpecah Belah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia tidak mampu untuk hidup bersendirian. Bahkan manusia memerlukan orang lain untuk meneruskan hidup dan mengharungi cabaran. Setiap individu membentuk keluarga dan seterusnya setiap keluarga pula membentuk satu ummah. Hidup bersama bantu-membantu mendapat kebaikan dan teguh bersama menolak kerosakan dan kemudaratan hingga beroleh keharmonian dan kesejahteraan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita satu ummah dengan pegangan akidah yang sama. Firman Allah dalam suratul Anbiya ayat 92 sebagaimana yang dibacakan di dalam muqaddimah sebentar tadi, yang bermaksud sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku. Dengan bimbingan dan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pasak kebenaran dan petunjuk Rabbani, terbentuknya satu ummah. Ia adalah asas yang dibina kukuh berdasarkan ketinggian prinsip-prinsip yang jelas. Diriwayatkan daripada Abu Nadrah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahidah wa inna abakum ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi wala ahmara ala aswad wala aswada ala ahmar illa bittaqwa." Yang bermaksud, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu dan Bapa kamu adalah satu. Tiada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang Ajam, yakni orang-orang bukan Arab. Dan tiada kelebihan orang Ajam ke atas orang Arab. Tiada kelebihan orang berkulit putih ke atas orang berkulit hitam. Dan tiada kelebihan orang berkulit hitam ke atas orang berkulit putih, melainkan dengan takwa. Rawahu Imam Ahmad. Muslimin yang dirahmati Allah, di atas dasar kesatuan akidah inilah yang berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Umat Islam wajib bersatu dan tidak berpecah belah. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan dan kemuliaan, tetapi ia mestilah menurut petunjuk ditunjukkan Allah, bukan kerana balasan dunia, harta ataupun pangkat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang bererti, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni ketika zaman jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang saling bersaudara. Perintah Allah untuk bersatu padu merupakan suatu kewajipan, manakala perpecahan pula merupakan suatu larangan. Berkenaan ayat tersebut yang dibacakan tadi, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, fa innallaha ta'ala ya'muru bil ulfati wa yanha 'anil furqah fa innal furqata halakah wal jama'ata najah. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kesatuan dan melarang daripada perpecahan. Sesungguhnya perpecahan itu adalah kehancuran, dan jamaah yakni kesatuan adalah selamat dan berjaya. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita telah menyaksikan bahana perpecahan dalam kalangan umat Islam yang membawa kehancuran. Bacalah dan belajarlah daripada sejarah kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Renungilah dan insafilah bagaimana sakit dan deritanya kejatuhan Empire Osmaniyah. Buanglah perasaan tamak, benamkanlah sifat dengki dan dendam kesumat. Kuburkanlah sifat pentingkan diri sendiri. Semuanya adalah musuh kesatuan umat Islam, selain menjadikan kita lemah dalam segenap aspek kehidupan dunia, termasuk aspek kekuasaan sosioekonomi dan juga bernegara. Lebih malang, perpecahan akan mengheret kita ke lembah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semua ini pernah diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sekian lama, kerana ia adalah penyakit umat yang terdahulu yang akhirnya membawa kehancuran. Diriwayatkan daripada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasad wal baghdha, hiya al-haliqah, la aqulu tahliqu asy-sya'r walakin tahliqud din." Yang berarti, penyakit umat sebelum kamu telah menyerap masuk ke dalam kalangan kamu, yakni penyakit hasad, dengki dan persengketaan. Ia adalah pencukur, kata Nabi. Aku tidak mengatakan ia mencukur rambut, akan tetapi ia mencukur agama. Rawahu Tirmizi. Apabila semua umat Islam saling berhasad dengki, khianat kepada agama, saling jatuh menjatuhkan, tergamak menyokong musuh dan sanggup menggadaikan maruah orang Islam, maka keharmonian akan musnah. Negeri dan negara bakal runtuh. Segala pencapaian akan jatuh dan kemajuan kita akan tersungkur jatuh, persis seperti pisau cukur yang menghilangkan rambut di kepala kita. Wal-iyadzubillah. Hadirin sidang Jumaat sekalian, hati-hati dan berawas kita dengan segelintir manusia yang suka menjadi batu api, menabur fitnah dan suka menanam sifat kebencian. Segala maklumat yang disebarkan langsung tidak bersandarkan ilmu dan fakta. Jauh sekali untuk melakukan tabayyun ataupun mencari kebenaran dan penjelasan. Mereka inilah yang akan menangguk di air keruh. Mereka jugalah yang akan mendapat laba keuntungan di atas perpecahan umat Islam itu sendiri. Justru, uruslah perselisihan yang timbul dengan penuh hikmah. Walaupun ia berpunca daripada sebab yang sangat kecil dan remeh, tetapi jika dibiarkan, bakal terus membarah. Ambillah pedoman daripada peringatan Al-Quran yang menyuruh kita semua agar menjauhi sikap persengketaan dan bantah-membantah yang akhirnya membawa kehinaan dan kelemahan kepada kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat ke-46.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang berarti, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dan dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sentiasa bersabar. Kekuatan dan kekuasaan kita akan hilang sekiranya kita terus bersengketa dan berpecah belah. Musuh sebenarnya tidaklah terlalu kuat, tetapi kelemahan dan perpecahan kita sesama sendiri yang menyebabkan musuh menguasai dan menentukan sikap dan juga tata cara kehidupan kita sendiri. Oleh itu, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang satu, yang pasti disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar dan paling asas mengikut garis rentas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan As-Sunnah, serta persaudaraan Islam yang kukuh ke arah pembinaan umat terbaik, yakni khaira ummah. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, ayuh semua kita kukuhkan tali persaudaraan Islam dan jangan berpecah belah. Kita jadikan masjid, rumah-rumah Allah serta surau di seluruh negeri ini sebagai pusat pengupayaan kesatuan ummah yang utuh. Saf yang kita luruskan ketika solat berjemaah mengikut imam dalam segala rukun solatnya, hakikat saf yang rapat jugalah yang perlu kita pamerkan ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Terus bersama dalam apa jua keadaan sukar mahu bersenang. Kelas-kelas pengajian ilmu hendaklah kita cari dan juga kita kukuhkan perpaduan di sana. Gunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram atau apa jua platform lain untuk meluaskan kesatuan dan juga kekuatan ukhuwah sesama kita. Kita mampu berubah daripada perbalahan kepada perdamaian, daripada persengketaan kepada hormat menghormati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita semua. Mengakhiri bicara member Jumaat pada hari ini, sama-sama kita mengambil beberapa pengajaran. Pertamanya, umat Islam hendaklah mensyukuri nikmat persaudaraan Islam yang berdiri di atas akidah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bertunjangkan kalimat tauhid, bersumberkan wahyu Al-Quran dan sunnah serta ijma' dan qiyas. Keduanya, umat Islam wajib bersatu padu dan mesti menjaga kesatuan ummah, seterusnya meninggalkan segala bentuk perpecahan dan bantah-membantah sesama sendiri. Ketiganya, umat Islam dengan semangat persaudaraan Islam hendak terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil agar segera diangkat musibah yang menimpa dunia hari ini dengan pandemik COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang berarti sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Al-Hujurat ayat ke-10. Allahu li wa lakum fil barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.